Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Sekali lagi kita dapat meneruskan pembacaan kita daripada kitab Tafsirul Jalalain daripada surah Ibrahim. Hari ini bacaan kita bermula daripada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dan seterusnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت rusuluhum afillahi syakkun. Qalat rusuluhum afillahi syakkun istifhamu inkarin, ay la syakka fi tauhidihi liddalail adh-dhahirati alayhi fatiri khaliqi السماوات والأرض يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أجل الموت. قالوا إن ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتونا بسلطان مبين حجة ظاهرة على صدقكم. Setelah Rasul membawa bukti-bukti yang jelas, kaum mereka telah berkata, kami tak percaya, kami kufur dengan perkara yang kamu mendakwa membawanya. Kamu dakwa kamu ini diutuskan membawa perkara itu dan ini. Kami kufur, kami tidak percaya. Bahkan
kami benar-benar berada dalam keadaan ragu-ragu, yang bersangatan, tidak percaya yang bersangatan, syak yang bersangatan terhadap perkara yang kamu ajak kami kepadanya. Ini reaksi dan juga respon yang diberikan oleh kaum-kaum terdahulu apabila Nabi datang, ajak mereka kepada iman, ajak mereka kepada Allah, maka mereka menunjukkan, mempamerkan keingkaran mereka, sama ada dengan reaksi perbuatan ataupun respon percakapan. Kami tak percaya, kami benar-benar ragu, syak pada apa yang kamu ajak kami kepadanya. Kamu ajak kami kepadanya. Qalat rusuluhum afillah. Maka para nabi bukan berhenti setakat itu sahaja. Walaupun kaumnya mengeluarkan perkataan seperti itu, mereka tidak berputus asa. Mereka terus menunaikan tanggungjawab yang telah dibebankan ke atas mereka semampu mungkin. Lalu Rasul tersebut mula berhujah. Qalat rusuluhum, telah berkata rasul-rasul mereka. Qalat rusuluhum, telah berkata oleh rasul-rasul mereka. Apa kata rasul tersebut? Afillahi syakkun, afillahi syakkun, adakah pada Allah itu ada keraguan? Adakah pada Allah itu ada keraguan? Afillahi syakkun. Istifham di dalam ayat ini disebut sebagai istifham ingkari. Istifham di dalam ayat ini disebut sebagai istifham ingkari. Maka kata Rasul, saya baca daripada tafsir Ar-Razi, adakah kamu meragui tentang Allah? Adakah kamu meragui perihal bahawasanya Allah adalah pencipta 7 petala langit, pencipta 7 petala bumi, yang mencipta diri kamu, yang mencipta roh kamu, yang mencipta rezeki-rezeki kamu dan segala keperluan hidup kamu? Yang aku ajak kamu ini untuk menyembah ialah menyembah Tuhan ini, Tuhan yang cipta langit dan bumi, Tuhan yang cipta kamu, Tuhan yang mengurniakan nikmat. Dan yang kami halang ialah daripada kamu menyembah selain daripada Tuhan ini. Jadi Rasul itu meluahkan perkataan afillahi syakkun, yang disebut dalam bahasa balaghah istifham ingkar. Maknanya kamu ni memang pelik, tak patut. Adakah kamu merasa ragu-ragu tentang Allah? Yang aku ajak sembah ini Allah yang cipta langit bumi. Yang aku larang kamu daripada menyembahnya selain daripada Tuhan ini. Maka afillahi syakkun, adakah tentang Allah itu masih ada keraguan? Bagaimana mungkin kamu boleh berkata kami masih tak pasti, kami masih ragu-ragu tentang Tuhan itu?
afillahi syakkun. Maka begitulah juga dakwah ini masih relevan ditujukan kepada golongan-golongan yang meragui tentang Allah, meragui tentang agama. Jadi kita akan berkata kepada mereka yang meragui tentang mengamalkan agama, adakah kamu meragui tentang mengamalkan agama? Adakah pada agama yang Allah bawa itu ada keraguan? Adakah pada tunjuk ajar yang disebut dalam Al-Quran itu ada keraguan? Bila Al-Quran menyebut bahawasanya di dalam perbuatan zina itu ada keburukan, wala taqrabuz zina, jangan menghampiri, innahu kana fahisha, perbuatan itu sangat keji, sangat buruk, kamu membantahnya, wahai golongan liberal. Maka kita kata afillahi syakkun, adakah pada suruhan Allah itu ada keraguan? Adakah bila Allah SWT mengatakan sesuatu itu adalah jalan yang buruk, sedangkan dialah yang mencipta kita, maka adakah pada perkataan itu ada syak? Apabila disebut walakum fil qisasi hayah, bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada kehidupan, maka kamu ingin menghapuskan hukuman bunuh, dibalas bunuh. Adakah ada keraguan pada perkataan pencipta kita yang mengatakan walakum fil qisasi hayah, untuk kamu di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan? Mafhum dia, kalau kamu cuba menghapuskan hukuman qisas seperti saranan sebahagian orang pada hari ini, walaupun orang itu membunuh, dia tidak boleh dihukum bunuh balik, kita hapuskan hukuman mati. Sedangkan pencipta kita berkata walakum fil qisasi hayah, untuk kamu di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Dia memberi faham, memberi mafhum bahawasanya di dalam tiada qisas itu ada kematian. Kamu menyangka apabila kamu menghapuskan hukuman mati, kamu adalah satu orang yang bertoleransi, satu orang yang menjaga hak-hak manusia. Sedangkan yang lebih mengetahui hak-hak manusia itu adalah pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat rusuluhum afillahi syakkun, istifham inkari. Apa yang dimaksudkan dengan istifham inkari? Sebelum ini, dalam ayat sebelum ini, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, istifham taqriri. Di dalam ayat ini istifham inkari. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, istifham inkari ataupun ayat yang seperti ini bukanlah untuk meminta daripada orang yang dituju cakap itu untuk menjawab, bukan. Tetapi ayat ini didatangkan bersama dengan hujah, sehingga mukhatab itu sendiri akan akur dengan perkara yang mereka dituju cakap dengannya. Afillahi syakkun, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di dalam ayat ini bukan jumlah khabariyah. Kalau jumlah khabariyah, lafaznya la syakka fillah, tiada sebarang keraguan pada Allah, itu jumlah khabariyah, ayat penyata. Tidak digunakan ayat penyata, tetapi dibuat lontaran khitab dengan lontaran seperti ini, dengan ayat istifham inkari disertakan dengan bukti. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ini adalah
ayat dalam bentuk istifham ingkari disertakan dengan bukti. Lontaran perkataan ini bukan untuk meminta mukhatab jawab kepada soalan ini, bukan. Tetapi ayat dalam bentuk istifham ingkari adalah lontaran perkataan ini dilemparkan masuk dalam akal mereka supaya mereka sendiri fikir. Mereka akan berfikir, memutar-mutarkan perkataan itu di benak fikiran mereka, dan sekiranya mereka mengenepikan ego, sekiranya mereka mengenepikan kedegilan, mereka akan beriman. Ini uslubnya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kita bagi satu contoh bagaimana lontaran perkataan. Kita lontarkan satu perkataan, satu ayat, membuat yang mendengar itu akan berfikir. Kalau dia mempunyai fitrah yang sejahtera dan dia mengenepikan ego dan degil, dia akan terima. Dia akan akur dengan apa yang diucapkan. Misalnya, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam telah memecahkan berhala, lalu mereka panggil, bawa dia, maka ditanya, a anta fa'alta hadha bi alihatina? Ya Ibrahim, kamu ke yang telah melakukan sedemikian rupa terhadap Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim telah bercakap, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh zalimun. Bila mereka bertanya Nabi Ibrahim, kamu ke yang pecahkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, bahkan yang pecahkan berhala ini yang paling besar di kalangan mereka. Tanyalah berhala-berhala. Cuba kamu tanya berhala, betul tak yang pecahkan mereka itu adalah yang paling besar di kalangan mereka? Kalau mereka boleh bercakap, tanya mereka. Nampak? Ayat ini adalah suatu uslub, di dalamnya ada hujah, dan tujuannya adalah membiarkan audiens ataupun membiarkan mukhatab berfikir sendiri. Ini salah satu teknik dalam uslub dalam penyampaian. Kita biarkan mereka berfikir sendiri. Fitrah yang sejahtera akan memberi jawapan daripada sanubari, lubuk hati. Yang buat ini yang paling besar. Kamu tanyalah. Kamu tanyalah mereka yang dah pecah ni. Kalau mereka ni benar-benar boleh bercakap, sudah tentu mereka boleh jawab. Mereka boleh jawab, siapa yang pecahkan kami? Bila lontaran perkataan ini yang bersahaja, tidak nampak macam sedang berdebat, tapi sebenarnya di dalam ayat yang disampaikan itu sudah terkandung hujah. Sudah apa? Sudah terkandung hujah. Buktinya ayat yang seterusnya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh zalimun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh zalimun. Maka bila Nabi Ibrahim sebut seperti itu, mereka fikir balik. Mereka kembali kepada diri mereka. Dalam hati mereka kata, kamu ni sebenarnya zalim. Kamu ini sebenarnya zalim, buat benda tak betul. Pergi menyembah berhala, menyembah benda yang tak boleh bercakap.
Nampak tak? Maka begitulah juga teknik di dalam ayat ini. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Cuba kamu fikir, patutkah adakah pada Allah itu, pada zat Allah itu ada syak? Adakah pada kewujudan Allah Ta'ala itu, pada kewujudan Allah Ta'ala itu ada syak? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Bagaimana mungkin boleh ragu tentang wujudnya Allah, sedangkan dialah yang telah mencipta langit dan bumi. Fatiris samawati wal ard adalah hujah yang disertakan dalam dakwaan. Dakwaan disertakan dengan hujah. Afillahi syakkun fatiris. Fatir itu sebenarnya hujah. Sebab apa tak boleh nak syak pada Allah? Sebab dia yang cipta. Dia yang cipta langit dan bumi. Dan langit bumi yang ada di hadapan kamu ini tak mungkin jadi sendiri. Pasti ada penciptanya. Pasti ada apa? Pasti ada penciptanya. Fitrah yang sejahtera, hati yang dalam, lubuk hati tak mungkin menafikan wujudnya pencipta. Tak mungkin. Hatta kalau sabi, budak yang masih kecil, walaupun dia tak pernah diceritakan kepada dia tentang pelaku dan pencipta, fitrah dia akan bagi tahu pada diri dia, bila ada perbuatan mesti ada pencipta. Bila ada kesan mesti ada yang buat. Contohnya, dia bagi contoh, satu orang budak kecil, datang satu orang tepuk belakang dia. Bila orang tepuk belakang dia, dia akan cari. Dia akan cari siapa buat. Kenapa dia cari? Walaupun dia tak jumpa siapa yang pukul dia, siapa yang tepuk badan dia, tapi dia akan mencari-cari siapa. Dia tengok belakang, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Sebab apa? Sebab dia faham, kalau ada cuitan, kalau ada pukulan, kalau ada cubitan, mesti ada yang buat. Walaupun dia tak jumpa, tapi dia akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya tu datang daripada fitrah yang memperakui bahawasanya setiap perbuatan, setiap kesan pasti ada yang buat. Pasti ada yang buat. Itu sekadar akal sabi. Itu sekadar fitrah sabi. Apatah lagi orang yang telah dewasa, orang yang telah melalui pelbagai pengalaman dalam kehidupan. Menafikan adanya pencipta ini adalah perkara yang bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan fitrah. Maka disebutkan di sini afillahi syakkun, istifham ingkar. Apa maksud ayat ini? Ai la syakka fi tauhidihi lidalailil zahirati alaihi. Tiada keraguan pada keesaannya Allah, kerana terdapat dalil-dalil, terdapat tanda-tanda yang jelas, yang zahir, yang menunjukkan kepadanya. Fatir. Fatir ini terjemahannya khaliq. Fatir maknanya khaliq. Fatir ini makna dia sama macam badi'. Fatir maknanya sama seperti badi'. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala disifatkan ataupun menyifatkan dirinya sebagai badi'us samawati wal ard. Apa maksud badi'? Apa maksud badi'? Badi' ini adalah zat yang mencipta tanpa ada contoh yang terdahulu. Alladhi khalaqa min ghairi mithalin sabiq. Zat yang dia buat, dia cipta tanpa ada contoh sebelumnya. Itu maksud badi'. Fatir pun maknanya sama. Dialah yang cipta tanpa ada contoh dan misal sebelumnya. Kalau manusia
mencipta sesuatu, dia perlu ada paling kurang. Dia paling kurang dia ada kias-kias juga. Kalau dia cipta kereta, dia ambil contoh daripada lembu, dia ambil contoh daripada unta. Maknanya akalnya membuat kiasan, iaitu benda ini dulu jadi kenderaan, maka kita akan reka satu benda yang mana peranan dia sama. Dia tetap ambil contoh daripada yang ada, ambil contoh daripada yang ada. Tetapi zat yang sifatnya badi, mencipta, tak ada misal yang sebelumnya. Maknanya apa? Sebelum adanya manusia, tiada contoh seumpama manusia yang ada atas muka bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, tidak ada contoh seumpama langit dan bumi. Tak ada. Dulu kan Allah walam yakun syai. Dulu adanya Allah dan tak ada apa-apa. Tidak ada contoh yang seumpamanya. Itu maksud fatir. Dialah Allah. Jadi adakah pada Allah itu ada syak? Sedangkan Allah itu adalah yang mencipta langit dan yang mencipta bumi. Ada perkara yang menarik. Saya baca daripada tafsir Ar-Razi. Oleh kerana perkara ini sangat bagus, yang berkaitan dengan mengisbatkan Allah dengan fitrah yang ada dalam diri manusia. Maka kata Al-Imam Ar-Razi, apabila ayat afillahi syakun dibawa, disertakan dengan dalil. Afillahi syakun ni dipanggil mudda'a, fatiris samawati wal ard dipanggil dalil. Mudda'a dibawa berserta dengan dalil. Dan telah disebut berkali-kali di dalam kitab ini, kata Imam Razi, bagaimana kita jadikan kewujudan langit dan bumi ini sebagai dalil dan hujah adanya sani', adanya pencipta. Yang pencipta itu sifatnya mukhtar, sifatnya hakim. Dia mencipta dengan iradahnya sendiri, dan dia mencipta dengan penuh ilmu dan kebijaksanaan. Kata pengarang Kasyaf, kita tengok ayat ini telah berlaku takdim. Ayat ini tidak berbunyi asyakkun fillah. Ayat ini tidak berbunyi asyakkun fillah, tetapi ayat ini berbunyi afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Dalam pengajian balaghah, mentakdimkan sesuatu, dia diletakkan selepas huruf istifham. Ada perbezaan antara dia diletakkan di hadapan dengan dia diletakkan di belakang. Contoh, kita ambil satu contoh kan. A'anta fa'alta hadha. Kita ambil contoh ni. Di sini telah ditakdimkan perkataan anta. A'anta fa'alta. A'anta fa'alta. Apa beza dengan ayat afa'alta? Apa beza amusafirun anta dengan a'anta musafir? Apa beza? Mengetahui perbezaan ini akan menambah faham kita pada kedalaman maksud daripada ayat ini. Beza antara a'anta musafir dengan amusafirun anta. Beza bila anta tu letak depan dengan musafir letak depan. Apa maksud ayat a'anta fa'alta hadha? Dia kaedah dia dalam bab istifham ini.
Kalau perkataan yang mula-mula dibawa selepas istifham, maka perkataan itu, benda itu yang menimbulkan persoalan. Maksudnya, dalam kisah Nabi Ibrahim tadi, a'anta fa'alta, mereka bukan ingin bertanya, adakah perbuatan pecah itu berlaku ataupun tidak. Mereka tak nak tanya soalan tu. Sebab apa? Memang benda tu dah berlaku, pecah tu dah berlaku. Tinggal lagi mereka nak tahu siapa yang buat. Siapa yang buat. Persoalan itu ialah pada fa'il, bukan pada fi'il. Bukan persoalan yang berbangkit bukan adakah perbuatan tu dah berlaku ataupun belum berlaku. Tetapi persoalannya, adakah kamu yang buat ataupun orang lain yang buat. Iaitu pada fa'il. Maka kaedah balaghah menuntut supaya apa? Supaya ayat yang betul adalah berbunyi a'anta fa'alta. Tetapi kalau berlaku keraguan dan tak tahu tentang adakah kamu ni dah buat ke belum. Contohnya kita dah tahu, kamu ni dah buat ke belum. Kamu ni dah buat ke belum. Maka lafaz dia afa'alta. Adakah kamu yang buat? Adakah kamu telah buat? Adakah apa? Adakah kamu telah buat ataupun kamu belum. Jadi syaknya itu pada perbuatan itu sendiri daripada orang itu secara khusus tanpa irau kepada orang lain. Maka bila kita dah faham perbezaan antara afa'alta dengan a'anta fa'alta, amusafirun anta dengan a'anta musafirun. A'anta musafirun, adakah kamu orang yang musafir itu, ataupun adakah kamu akan bermusafir. Lain tu ayat tu. Adakah kamu orang yang telah bermusafir itu? Adakah kamu akan bermusafir? Adakah kamu telah bermusafir? Maka begitulah juga dalam ayat ini tidak ditakdimkan perkataan syak, tidak berbunyi asyakkun fillah. Bukan lafaznya asyakkun fillah, tetapi afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Sebab syak memang berlaku pun daripada mereka. Nabi bukan nak tanya kamu ni berlaku syak ke tak berlaku syak. Syak tu memang berlaku. Memang mereka memang syak. Tetapi yang diingkar itu adalah fillah. Syak memang boleh berlaku. Syak ni benda yang ada dalam jiwa manusia. Tak ada masalah. Orang dia ragu itu, orang tu ragu ini. Yang menjadi iskalnya, yang diingkarinya adalah fillah. Yang masalahnya adalah fillah. Syak itu pada tentang Allah. Itu benda yang kita ingkar. Kita tak ingkar wujudnya benda syak. Syak ini tak, kalau datang daripada manusia, benda tu normal. Tetapi yang diingkari pada zat Allah itu berlaku syak daripada kamu. Maka itulah faedahnya ditakdimkan fillah, afillahi syakkun. Allahu Akbar. Kemudian Al-Imam Ar-Razi masih lagi membahaskan tentang Fatiris samawati wal ardh. Fatiris samawati wal ardh. Beliau menyebut bahawasanya selain daripada dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil tajribiyah, dalil-dalil musyahadah, dalil-dalil maqru'ah, sebenarnya fitrah salimah, fitrah salimah, fitrah yang sejahtera,
boleh menjadi saksi tentang wujudnya pencipta. Maknanya kita tak perlu nak bentangkan hujah yang berjela-jela. Serahkan dia pada fitrah dia. Fitrah dia, lubuk hati dia akan berbisik. Walaupun mulut nampak macam dia ni atheism, dia sedang berbicara melawan arus fitrah dia. Fitrah dia itu sebenarnya cukup untuk menjadi saksi bahawasanya adanya sonet. Adanya apa? Adanya sonet. Sebelum saya teruskan pembacaan, satu perkara tentang fitrah. Tentang fitrah. Perkataan fitrah kan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Dr. Said Faudah. Dr. Said Faudah. Dr. Said Faudah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Kabir mensyarahkan kitab Aqidah Tahawiyah, ada membahaskan tentang persoalan fitrah. Ada membahaskan tentang persoalan fitrah. Persoalan fitrah yang beliau kupas ini sebenarnya menyanggah golongan yang menggelarkan diri mereka salafi ataupun yang berakidah dengan mujassimah, kuat menggunakan kaedah fitrah ni. Maka di sana dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, Al-Syekh Dr. Said Faudah telah membahaskan secara tuntas, menjelaskan apakah perkara dalam bab tauhid ni yang boleh dipandu oleh fitrah. Sebab mereka berwenang, maknanya begitu tawassu' dalam menjadikan fitrah itu sebagai hujah untuk mengisbatkan apa? Mengisbatkan perkara-perkara akidah. Contohnya, mereka berhujah bukti bahawasanya Allah itu di langit adalah merupakan fitrah manusia. Bila dia berdoa, dia angkat kepala ke langit, maka ia menunjukkan Allah itu di langit. Ataupun mereka berhujah fitrah manusia tak boleh nak terima. Dia kata fitrah manusia tak boleh nak terima kalau ada sesuatu, sesuatu ada tapi dia ini tak ada tempat. Ada sesuatu tapi dia tak perlu kepada jasad, tak perlu kepada jauhar, tak perlu kepada jisim. Ada sesuatu tapi dia bercakap tapi tak ada suara. Sewenang-wenangnya hujah fitrah ini diguna. Maka kita perlu memahami tempat letak hujah dalam bab fitrah. Fitrah merupakan apa? Merupakan salah satu daripada, fitrah adalah merupakan sumber pengakuan adanya sonet, adanya pencipta. Tetapi fitrah tidak boleh bagi tahu bagaimana pencipta. Faham tak? Fitrah manusia tidak menolak, maknanya jiwa dia tak boleh nak tolak, akal dia tak boleh nak tolak wujudnya dia, wujudnya manusia, wujudnya alam ini tanpa sonet. Tetapi sonet itu namanya apa? Sonet itu apakah sifat-sifatnya? Itu fitrah tak boleh bagi tahu. Itu fitrah tidak boleh bagi tahu. Apa bukti fitrah tidak boleh memberitahu? Buktinya Allah datangkan Rasul. Buktinya Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya dan sifat-sifatnya, kata ulama, tidak mungkin kita boleh tahu. Kerana kalau satu orang dia nak
tahu sifat-sifat Allah, dia perlu pernah melihat Allah. Dan kalau dia melihat pun, dia perlu mempunyai kekuatan untuk tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perkara itu muhal di dunia ini. Maka Allah Ta'ala sendiri dalam bahasa manusia mengambil tanggungjawab terangkan tentang diri dia. Sehingga ulama mengatakan kalau Allah tak terangkan tentang diri dia, kita tak boleh tahu. Kita tidak boleh tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka persoalan fitrah ini perlu diletakkan pada tempat yang betul. Ada upaya yang menggunakan hujah fitrah untuk akidah yang salah. Itu tak betul. Sebab itu perlu baca perbahasan. Perlu baca perbahasan tentang fitrah ini, ditulis dengan baik, disyarah dengan baik oleh Dr. Sa'id Fodah dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, dalam mensyarahkan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita kembali kepada persoalan fitrah. Kita kembali kepada soalan fitrah. Ada beberapa wajah yang menunjukkan bahawasanya apa? Bahawasanya fitrah menjadi saksi tentang wujudnya pencipta. Itu sahaja poin yang ingin diisbatkan. Fitrah menjadi saksi tentang wujudnya pencipta. Wajah yang pertama, ini dalam tafsir Ar-Razi. Wajah yang pertama, beliau kata, sebahagian orang cerdik pandai berkata, orang yang dia telah lempang satu orang budak kecil, dia pukul satu orang budak kecil, lempangan itu, pukulan itu menunjukkan adanya pencipta. Macam mana? Kok mana? Pukulan kepada budak yang sabi, budak yang masih kecil, menunjukkan apa? Menunjukkan di sana ada pencipta. Bukan sahaja menunjukkan di sana ada pencipta, menunjukkan adanya taklif, menunjukkan adanya wajibnya ada kehidupan selepas mati. Bahkan dia menunjukkan adanya Nabi. Lagi hebat. Kita boleh buktikan bahawasanya laqamah, dia kata, satu orang bila dipukul budak kecil, dalam peristiwa itu, dalam situasi itu, menunjukkan pertama adanya sonet yang bersifat mukhtar, buat dengan sendiri, tak boleh siapa paksa dia. Menunjukkan adanya taklif, menunjukkan adanya kehidupan selepas mati, dan menunjukkan adanya Nabi. Bagaimana ia dibuktikan? Maka kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, amma dalalatuha ala wujudis sani'il muhtar. Adapun satu lempangan terhadap budak kecil itu menjadi dalil adanya sani' al-mukhtar, ialah apa dia? Kerana satu orang budak yang berakal, apabila berlaku lempangan di muka dia, dia akan menjerit, dan dia akan kata, siapa pukul aku? Dia tak nampak orang pukul dia, tapi dia rasa sakit. Dia akan berteriak, dan dia akan kata, manil ladzi darabani? Siapa yang pukul aku? Nampak tak? Dia tak nampak, tapi dia rasa. Dan akal dia berfikir, fitrah dia berkata, ini kalau ada rasa macam tangan lempang dekat muka ni, mesti ada orang buat. Walaupun dia belum jumpa, tetapi hati dia tak nafikan ada orang buat. Kalau ada orang kata tak ada siapa-siapa buat, dia akan beria-ia nafikan. Mana boleh, ni tadi sakit ni, nampak ni merah, dia akan tunjuk pula, ni nampak ni merah. Bukti benda tu berlaku, dan bukti ada orang yang buat. Jadi kata beliau, ini maknanya teriakan daripada sabi
Dan dia persoalan yang datang daripada dia adalah saksi daripada fitrahnya. Fitrah dia menunjukkan bahawasanya apabila ada rasa kena lempang. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada merah, sekarang ada merah. Sebelum ini tak ada sakit, sekarang ada sakit. Maknanya sakit sebelum ni adam, tak ada. Sekarang ni dah ada. Merah sebelum ni ma'dum, sekarang ni dah ada. Jadi benda yang sebelum ini tiada, sekarang ada. Tidak dapat tidak. Berlakunya itu kerana adanya pencipta. Kerana adanya pencipta. Adanya pelaku. Dan pelaku itu, yang buat tu adalah orang yang dia buat dengan pilihan dia. Maknanya dia yang nak bagi ada lempang. Dia nak bagi ada lempang, lalu dia lempang saya. Jadi dia cari siapa yang pukul saya. Maknanya siapa yang tadi telah berkehendak pukul saya. Wali ajli mukhtarin adkhalaha fil wujud falamma shahidatil fitratul asla bi iftiqari dhalika al hadis ma'a qillati wa haqarati ila al fa'il fabi an tashhada bi iftiqari jami'i hawadithil alam ila al fa'il kana aula. Maka kalaulah benda seremeh itu, dalam masalah sebelum ini tak ada sakit, sekarang ada. Sebelum ini tak ada merah, sekarang ada. Sebelum ini tak ada kesan tangan, sekarang dah ada. Kalau perkara seremeh itu pun fitrah tak boleh terima dia berlaku sendiri. Mesti ada perlaku. Maka bagaimana seluruh jagat raya dan alam buana ni, tak mungkin dia ada macam tu sahaja dengan teori Big Bang. Jadi orang yang belajar sains ni, dia kena belajar sekali dengan iman. Sebab kita dapati ada juga orang yang belajar sains tanpa disertai dengan iman, dia begitu mengidolakan sains walaupun zahirnya bertentangan dengan fakta daripada Quran dan fakta daripada hadis. Maka ia menunjukkan bahawasanya, kemudian itu poin yang pertama. Ini menarik ni. Ini memang menarik. Bagaimana orang cerdik pandai, dia isbatkan tentang banyak perkara dengan hanya lempang je. Yang pertama, kita dah isbatkan bahawasanya laqmah itu menunjukkan wajibnya ada pencipta yang berkehendak sendiri. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana disabitkan bahawasanya lempangan itu menunjukkan wajibnya taklif. Wajibnya taklif. Maka kata mereka, kerana budak tadi dia menjerit, dia memekik, dan dia kata, siapa pukul aku ni? Dan kenapa dia pukul aku? Kenapa? Lima darabani dhalika dharib. Lima darabani dhalika dharib. Persoalan daripada budak tu, dia kata, kenapa dia pukul saya? Apa sebab? Apa salah saya? Jadi fitrah dia, budak itu tak diajar. Dia dengan dia punya fitrah akan bercakap sendiri. Perkara itu keluar, terpacul daripada mulut dia. Maka perkara itu memahamkan bahawasanya fitrah manusia mengakui bahawasanya perbuatan-perbuatan manusia, dia termasuk bawah perintah dan larangan, dan dia termasuk bawah taklif. Dan tidaklah manusia itu dia dicipta untuk dia buat apa sahaja yang dia nak. Jadi ini kita boleh bagi hujah ni kepada golongan. Tapi dengan syarat orang tu ada insaf. Sebab kalau satu orang, walaupun dia bukan Islam, kalau ada orang buat tak baik dengan dia, dia akan persoalkan, apa sebab dia buat pada saya? Maknanya fitrah dia mengakui ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Betul tak? Sebab itu dia engkar. Orang lempang dia engkar. Dia kata tak patut buat macam ni. Nampak tak? Di situ boleh dijadikan dalil yang sederhana bahawasanya manusia mengakui
dengan fitrah dia. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Ada benda yang patut buat, ada benda yang tak patut buat. Itu paling kurang asas itu ada. Nak apa perkara yang patutnya buat, apa perkara yang patutnya tinggal, Nabi datanglah bagi tahu, menyokong kepada fitrah yang memang ada dalam diri manusia. Nabi bagi tahu, selari dengan fitrah manusia, perkara ini yang boleh buat, perkara ini yang tak boleh buat. Dan kenapa pula perkataan Nabi itu kena ikut? Sebab Nabi ni utusan Allah. Kenapa pula perkataan Allah kena ikut? Sebab dia cipta kamu, dia bagi rezeki kepada kamu. Nampak bagaimana fitrah itu membuktikan. Kemudian dengan lempangan tadi kita boleh buktikan bahawasanya wajib adanya satu tempat untuk pembalasan. Macam mana daripada kes lempang tadi? Sabi tu, budak tadi tu, bila dia kena lempang, mula-mula dia akan tanya, siapa yang lempang aku ni? Kemudian yang kedua, kenapa pula dia lempang aku? Yang ketiga, jadi budak ni dia akan cuba untuk membalas. Jiwa dia kata, oleh kerana dia buat aku tanpa sebab, dia buat salah, maka nak balas. Sama ada dia sendiri akan cuba nak balas pada perbuatan orang itu, ataupun dia akan carilah siapa ayah dia ke abang dia, pergi balas balik. Jadi fitrah manusia menuntut bahawasanya benda yang tak patut itu perlu ada balas, perlu ada pembalasan. Kalau dia boleh dia balas, dia akan balas, dan dia tidak akan tinggalkan. Maka bila fitrah yang sejahtera menyaksikan benda sekecil lempangan amal yang sedikit kena balas, bagaimana dengan amal-amal besar? Takkan manusia ni begitu saja, orang yang berkuasa dia buat kat dunia, tak ada siapa boleh tangkap dia, tak ada siapa boleh hukum dia, tak ada siapa berani dengan dia. Maka adakah habis sahaja cerita tu semua jadi tanah? Yang dizalimi terus dizalimi, mati dalam keadaan tak ada pembalasan. Yang dibunuh terus dibunuh, hanya jadi tanah, membunuh menjadi tanah, yang dibunuh menjadi tanah. Tidak. Fitrah manusia kata tidak. Jadi sebab itu saya dah sebut sebelum ini, Al-Quran tidak banyak nak cerita tentang adanya Tuhan. Tidak, benda itu bukan dibahaskan dalam Quran. Dalam Quran membahaskan membetulkan Tuhan. Apa maksud membetulkan Tuhan? Membetulkan hala sembahan manusia. Quran tidak isbatkan adanya Allah. Tak. Sebab adanya Allah ini dia boleh sabit dengan fitrah, adanya pencipta, adanya Tuhan. Tetapi Quran terangkan siapa Tuhan sebenar. Beza tu. Wujudus sani' dengan man huwa sani'. Manusia ni yang banyak sesat ni, itu dipanggil sesat. Sesat ni apa? Dia salah jalan dalam tentu siapa Tuhan. Dan orang-orang yang mengatakan dia ateis, kok mana pun sebenarnya dalam lubuk hati dia tetap akan mengakui adanya super power yang berkuasa. Dia sedang ego sebenarnya. Orang etis itu yang mengatakan tak ada Tuhan tu, kalau kita asak dia, akhir sekali fitrah dia akan cakap. Kalau dia tak cakap, kamu dia cakap hati, bahawasanya paling kurang ada pencipta. Yang seterusnya, dengan cerita lempang tadi tu membuktikan adanya yang dipanggil nubuwah. Wajib adanya yang dipanggil nubuwah. Macam mana? Nubuwah ini dalam kes lempang tadi, umpamanya macam mana? Perlu ada. Sebab sekarang ni orang tu kena dibalas. Jadi kena ada satu orang yang akan terangkan, dia kena balas macam ni, banyak ni, sekadar ni. Itulah Nabi. Itu yang kita sebut tadi.
Okey, manusia fitrahnya mengatakan adanya pencipta. Siapa pencipta tu? Nabi yang bagi tahu pencipta tu siapa. Nabi jadi perantaraan. Fitrah manusia mengatakan bahawasanya ada benda yang patut buat, ada benda yang tak patut buat. Apakah dia? Ada orang dia tentukan pakai akal dia, ada orang tentukan pakai adat dia. Sekarang ni biar yang tentukan boleh tak boleh ni pencipta manusia sendiri. Bukan adat, bukan ketua tertentu, tapi siapa yang akan jadi perantaraan Tuhan yang nak menerangkan benda apa yang Allah nak, benda apa yang Allah tak nak? Maka Nabi. Kemudian fitrah manusia mengakui bila benda tak elok tu kena balas. Siapa yang akan tentukan nak balas tu macam mana, banyak mana dan seumpamanya? Nabi. Maka fitrah manusia menunjukkan perlu ada, setelah mengakui adanya sonet, setelah mengakui perlunya taklif, maka Nabi inilah orang yang tukang terang kepada manusia. Sebab itu peranan Nabi itu sangat besar. Dia menjadi perantaraan, wasitah antara manusia dengan Allah. Macam saya sebutkan tadi, Syekh Mutawalli Syarawi ada sebut dalam tafsirnya, kita ni kalau Allah tak ajar kita bagaimana cara nak puji dia, kita tak reti nak puji Allah. Betul tak? Kita tak reti nak puji Allah, menunaikan hak puji. Nak guna perkataan apa? Orang yang nak puji seseorang, dia kena tahu dulu orang tu macam mana. Dan kalau dia nak tahu, dia kena ada keupayaan untuk tahu. Jadi kita tak ada keupayaan untuk tahu dengan sendiri tentang Allah. Sebab kita terlalu lemah untuk mencakupi pengetahuan kita tentang Allah. Maka begitu kasih dan sayangnya Allah kepada kita, Dia ajar kita cara kita nak puji dia. Kalau kamu nak puji aku, sebut macam ni, Alhamdulillah. Kalau Allah tidak ajar kita untuk ucap Alhamdulillah, sebenarnya kita akan kelu lidah kerana tidak ada perbendaharaan kata yang mampu kita ungkapkan untuk memuji Allah. Sebab itu pujian dan zikir ini disebut ilham. Nanti di padang mahsyar Nabi akan diilhamkan lafaz-lafaz pujian yang tidak diilhamkan sebelum ini. Kita ingat perkataan Alhamdulillah tu simple ke? Kalau kita tak diajar cara nak puji Allah macam mana, kita tak reti. Begitu kasihnya Allah pada kita, Dia suruh kita puji Dia, Dia ajar cara nak puji. Dan bukan sekadar Dia ajar, kalau kita puji Dia macam yang Dia ajar, maka Allah akan beri pahala pada kita. Beri pahala. Sedangkan kita ni tak layak pun untuk diberi pahala atas ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tak layak nak dapat pahala. Sebab apa tak layak? Sebab lafaz itu, lafaz pujian itu bukan datang daripada kita. Kita diajar tu nak sebut Subhanallah walhamdulillah, diajar. Dan kita bukan guna lidah kita, Allah yang bagi. Kita bukan guna kudrat kita, Allah yang bagi. Bukan kita guna masa kita, Allah yang bagi. Bukan kita gunakan roh kita, Allah yang bagi. Semua daripada Allah. Dia beri kita segala-galanya, kemudian Dia bagi pahala. Macam kita kata, satu orang ayah, dia nak bagi hadiah ke anak dia. Nak bagi hadiah ke anak dia. Kalau anak dia dapat lari, dapat pergi ke garisan, jadi ayah tu yang dia tarik tangan anak tu, dia tarik tangan sampai anak tu kat garisan. Lepas tu bagi hadiah, dia yang tarik. Sebab anak tu memang tak boleh nak lari laju pun. Dia yang suruh dia buat pertandingan, dia membuat award. Kalau adik dapat sampai tempat tu, ayah bagi hadiah. Kemudian ayah tu dia pimpin, tarik tangan anak tu pergi dekat garisan.
Kemudian ayah tu tepuk tangan, bagus, adik bagus. Kemudian memberi pula hadiah. Itu kalau nak umpamakan dengan manusia. Allah lebih tinggi daripada itu, tapi menyedari perkara ini menyebabkan manusia itu tak ada istilah nak sombong. Dia nak sombong apa? Nak sombong apa? Cuba bagi tahu. Dia ada ilmu, suara sedap, bacaan bagus, hafalan bagus. Itu kan semua datang daripada Allah. Allah yang bagi. Seperti mana dia beri, dia boleh tarik. Seperti mana dia beri, dia boleh tambah. Bergantung kepada kamu syukur ataupun kamu melakukan kekufuran. Okey. Panjang lagi yang Imam Razi bawa, tapi poin yang pertama ini pun sudah memadai untuk memahami apa yang dimaksudkan bahawasanya al-fitratus salimah syahidatun ala wujudi sani'. Al-fitratus salimah syahidatun ala wujudi sani'. Dan saya nasihatkan juga yang macam saya sebut tadi, baca tu perbahasan tentang fitrah yang disalahgunakan juga penghujahannya oleh sesetengah golongan dalam merekayasa hujah yang tidak wujud. Jadi kena faham di sisi yang betul tentang apa yang dimaksudkan dengan al-fitrah yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ila ta'atihi. Tengok tafsir. Yad'ukum ila ta'atihi. Yad'ukum ila ta'atihi. Orang yang menjiwai dakwah, dia akan belajar daripada uslub para anbiya dalam menyampaikan dakwah. Pertama, mereka apabila berbicara, maka di dalam ayat-ayat bicara itu ada menjentik pemikiran. Jadi bila kita bercakap, kita jentik pemikiran pendengar, seperti mana afillahi syakkum. Kemudian bersama dengan apa yang kita ingin sampaikan, kita sertakan dengan dalil. Kita sertakan dengan dalil. Nanti kita akan baca daripada kitab Ulumul Quran, apakah bentuk-bentuk dalil-dalil dan hujah dalam Al-Quran. Ada dalil-dalil dalam Al-Quran ini, dalam nak mengisbatkan akidah ni, ada dalil yang bersifat akli, ada dalil yang bersifat naqli, ada dalil yang bersifat tajribah, dan ada dalil-dalil yang bersifat musyahadah. Ada dalil yang bersifat, ada penghujahan yang bersifat intiqal, ada penghujahan yang bersifat qiyas istithnai. Ada. Ini semua uslub-uslub Al-Quran ketika bermunazarah, ketika mengajak manusia kepada Allah, maka kepelbagaian uslub ni. Jadi para ustaz, para asatiza, para da'i perlu mempelbagaikan dan menggunakan uslub Al-Quran kerana dia boleh menjentik jiwa. Dia boleh menjentik pemikiran, dia boleh kocak jiwa sehingga fikir. Paling kurang tu dipanggil bayan fikir. Bila orang dia memberi bayan, dia akan timbulkan satu perasaan untuk berfikir. Untuk apa? Berfikir. Dan kalau orang itu ada fitrah yang sejahtera, dia tak boleh nak tolak. Betul lah pembayan ni cakap. Banyak orang dalam pengalaman, dia dengar bayan, yang bayan tu orang biasa aja, tapi betul-betul menjentik pemikiran. Seolah-olah dia tak pernah tahu perkara tersebut, tersedar. Oh, betul apa yang disebutkan. Jadi dalam elemen dakwah kita, pertama
kita bercakap, mengeluarkan perkataan yang mana menjentik pemikiran. Dan untuk menjentik pemikiran itu disertakan dengan dalil. Disertakan dengan dalil. Dalil ni bukan semestinya bawa ayat Quran, bukan. Dalil mudah je. Macam sebut tadi kan, simple je. Hanya ambil contoh, budak kena lempar. Macam orang Arab Badui, dia kata al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Tai unta menunjukkan adanya unta. Kesan-kesan tapak kaki menunjukkan ada yang berjalan. Maka adakah 7 petala langit, 7 petala bumi tidak menunjukkan kepada pencipta? Jadi dalil ni bukan semestinya buat ayat Quran dan hadis dalam nak menjentik pemikiran. Okey, nombor 2 apa? Nombor 2 dalam dakwah adalah dengan apa? Menyertakan dengan dalil. Dalil itu dalam contoh ayat ni fatiris samawati wal ardh. Dan seterusnya, apabila satu orang nak ajak manusia kepada Allah, maka ajak manusia kepada Allah dengan jalan rahmat. Dengan apa? Dengan jalan rahmat. Ceritakan kepada umat apa kasih sayang Allah kepada mereka. Itu uslub dia. Ceritakan. Ini lebih diutamakan. Sabaqat rahmati ghadabi. Memang ada ayat Quran cerita tentang azab, tapi kita banyakkan targhib. Kalau di bahasanya dia panggil banyakkan targhib berbanding tarhib. Tarhib ada, kena ada, tapi banyaknya targhib. Banyaknya targhib. Dan bawa manusia kepada Allah dengan ceritakan sifat-sifat Allah, kasih sayang Allah. Contohnya Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ya Allah, setiap kali cuba tengok kata Nabi Nuh kan, dakwah Nabi Nuh, faqultu, aku telah berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wahai kaumku, kamu kembalilah kepada Allah, kamu minta ampunlah dengan Allah. Allah ni sangat sayang kepada kita ni. Kalau kamu minta ampun dengan Allah, dia akan curahkan hujan bertimpa-timpa, akan mudahkan rezeki dan apa-apa yang perkara yang disebut oleh Nabi Nuh. Maka begitulah juga dalam ayat ni, yad'ukum, dialah Allah yang ajak kamu, dialah Allah yang panggil kamu. Yad'ukum, dialah Allah yang ajak kamu, dialah Allah yang panggil kamu. Kenapa dia panggil kamu? Wahai kaumku, kenapa dia panggil kamu? Kenapa dia ajak kamu? Yad'ukum liyaghfira lakum, yad'ukum liyaghfira lakum. Jadi Allah Ta'ala ajak kamu ni kepada mentaatinya. Pengarang Jalalain telah takdirkan yad'ukum ay ila ta'atihi. Dialah Allah yang ajak kamu untuk taat kepada dia. Untuk apa? Liyaghfira lakum, untuk diampunkan dosa kamu. Jadi kalau yang khitab ini, kalau khitab ni adalah orang kafir, maksud taat ni adalah tauhid lah. Pertama, tinggalkan kufur, pergi kepada tauhid. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Dalam kaedah dalam fiqh ni kita sebut apa? Jadi orang-orang yang bila dia masuk Islam, dia tak perlu qada puasa dia tak perlu qada semayang dia. Dalam kitab sebut sebab apa orang yang masuk Islam tak kena? Sebab tashwiqan lahu ila Islam. Supaya kita nak galakkan orang masuk Islam, maka Nabi telah keluarkan satu perkataan, al-Islam yahdimu ma qablah. Masuk Islam itu akan menghapuskan benda-benda yang sebelum ini. Sebenarnya hadis itu targhib, dan dia dijadikan panduan oleh ulama fiqh dalam persoalan adakah orang-orang bukan Islam perlu qada balik ibadat-ibadat yang dia tak buat pada masa dahulu. Tengok dalam dakwah Nabi, inilah hikmah kita ini kena banyak cerita kasih sayang Allah. Dah cukup ke kita cerita kasih sayang Allah terhadap manusia? Jangan terus
bagi tarbiyah sentap je. Kita tengok ada seperti kecenderungan orang, dia kata dakwah yang bagus ni kita bagi orang sentap. Kita pancung dia, kita sindir dia, kita malukan dia. Itu sebenarnya orang yang tak ada kekuatan dalam jiwa dakwah dia. Dia tak ada modal. Modal dia adalah marah, modal dia adalah garak, modal dia adalah sindir. Sebenarnya dia tak ada kekuatan hati. Kekuatan hati lah yang boleh lunakkan hati manusia. Dia tak ada. Dia tak ada kekuatan macam tu. Dia hanya boleh guna kekerasan. Itu sebenarnya kelemahan. Itu sebenarnya kelemahan. Cuba tengok para da'i yang hebat, Allah Ta'ala bagi, walaupun berdepan dengan orang yang memusuhi dia, tetapi dia jalan dengan kelunakan, dengan hikmah, dengan senyuman. Boleh tunduk kepala. Orang boleh tunduk. Maka dalam dakwah kena banyakkan elemen cerita kebesaran Allah, cerita kasih sayang Allah kepada manusia. Maka di sini disebutkan yad'ukum ila ta'atihi. Dialah Allah yang ajak kamu untuk mentaatinya. Sebab apa? Supaya dia ampunkan kamu. Liyaghfira lakum min dhunubikum. Supaya dia Allah mengampunkan kamu daripada dosa-dosa kamu. Nampak? Jadi dengan ajak manusia, pertama ceritakan tentang kasih sayang Allah, dan yang kedua supaya mereka ni tak payah dalam kita mengingatkan, jangan bebankan akal mereka dengan perkara yang menyebabkan mereka putus asa. Jadi dalam dakwah juga perkara yang perlu dilakukan adalah memberi harapan kepada manusia. Memberi harapan adalah sifat da'i. Jadi orang yang akan beri harapan kepada orang lain, dia ingatkan tentang kasih sayang Allah. Tak apa. Dia mungkin sedih, dia dah buat begitu, begini, tak apa. Allah Maha Pengasih. Waktu seperti inilah kita sebut tentang sifat Allah Maha Pengasih, untuk supaya manusia tidak terjerumus dalam putus asa. Jadi sifat da'i, ceritakan kasih sayang Allah dan beri harapan kepada manusia. Maka di sini Nabi telah beri harapan. Allah ajak kamu supaya untuk dia ampunkan dosa kamu. Walaupun kamu dah kafir 80 tahun, kamu dah kafir 100 tahun, umat terdahulu mungkin 200 tahun, mungkin dah 300 tahun, mungkin dah 1000 tahun, tetap kalau kamu memeluk agama Islam, kamu kembali kepada tauhid, semua dosa 1000 tahun itu diampunkan. Nampak tak? Begitu bagaimana Nabi memberi harapan. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Dialah Allah yang ajak kamu untuk tinggalkan kufur, pergi kepada tauhid, dan natijahnya dia akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan dia memberi tangguh kepada kamu sehingga waktu yang telah ditetapkan, iaitu kematian. Tak apa, selagi mana kamu belum mati, kamu masih ada peluang. Itu bagi harapan. Bagi harapan kepada LGBT, beri harapan. Ingatkan. Beri harapan ni ialah satu psikologi dalam dakwah, supaya dia tidak terbeban dengan dosa silam. Dalam ayat ini dakwah Nabi kepada orang-orang kafir, tapi boleh dipraktikkan juga untuk orang-orang Islam yang terbeban dengan dosa jauh daripada Allah. Maka kita ingatkan mereka kasih sayang Allah, dan beri harapan kepada mereka, dan ingatkan bahawasanya Allah ini tak peduli dengan dosa yang mereka lakukan kalau mereka ikhlas dalam taubat. Dan masa yang Allah bagi ini panjang, selagi belum mati sebenarnya peluang masih ada. Itu yang kita boleh faham daripada ayat wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Dia bagi tangguh. Begitu sayang ni Allah sayang kita. Kita memang banyak buat dosa, kata. Tetapi dia bagi tangguh, tidak serta-merta bila hari itu kita buat dosa, hari itu kena azab. Tetapi Allah begitu pengasih, dia masih bagi. Jadi sebenarnya ayat itu
bila disampaikan dengan kata hikmah daripada hati yang ikhlas, akan menjentik pemikiran. Betul lah, saya ni hidup dah 50 tahun, macam-macam maksiat saya buat, nampak hidup senang lenang. Kalau ikut ni dah kena tenggelam dengan tanah dah, tapi masih diberi masa, masih diberi nafas. Itu akan menyuntik keinsafan dalam hati seseorang. Maka belajar daripada kisah-kisah Nabi dan kaumnya tentang dakwah. Sebab umat kita ni umat dakwah. Umat kita ni adalah umat dakwah. Sebab itu sekian banyak cerita Nabi dengan kaumnya, bukan cerita saja untuk bagaimana memberi motivasi kepada semua para pendakwah bersabar atas ujian yang diterima, dan mempelajari uslub dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan insya-Allah apabila uslub itu uslub para anbiya, maka sudah tentu mengandungi nuraniyat yang maha luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita istiqamah, mengurniakan kita kecintaan yang mendalam untuk mengajak manusia kepada Allah tanpa melupakan diri kita sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabiyyi wal ali was sahabati. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita ada masa lebih kurang 3 hari lagi ataupun 4 hari sebelum kita menghabiskan bulan Ramadan. Jadi inilah masa yang masih berbaki untuk kita bagi pengajian tafsir Jalalain. Kita ambil barakah bulan Ramadan untuk membacanya. Adapun selepas daripada Ramadan, maka tiadalah mampu untuk meneruskannya kecuali kalau masih diberi taufik daripada Allah SWT. Jadi lebih kurang masa yang kita ada 3 hari. Dan seperti mana saya sebut, kita belajar surah Ibrahim ni bukan nak bagi habis, tetapi untuk mempelajari uslub dan kaedah dalam tafsir. Itu yang lebih utama di-highlightkan. Kerana bila beberapa lah, sikit je pun sebenarnya yang kita sempat untuk share. Tapi maknanya kalau uslub itu ataupun usul itu difahami dengan baik, maka ayat yang lebih kurang seumpama dengannya, kita boleh mengaplikasikannya. Kita boleh mengaplikasikannya, mempelajari usul tafsir, mempelajari metod supaya boleh dikiaskan. Sebab yang mendengar ni banyaknya asatizah, maka itu cara pengajian kita untuk membentuk malakah yang bila bila kita berkongsi, maka yang mengajar pun, yang menyebut pun mendapat banyak faedah daripadanya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.